Alhamdulillah saudara, kita dah masuk ke hari 16 kita berpuasa di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, Alhamdulillah. Dan pastinya dalam bulan Ramadan ni kita nak berkongsi pelbagai informasi dan juga perkara-perkara yang kita patut lakukan, pengertian bulan Ramadan itu sendiri dan apakah mungkin perkara-perkara yang boleh kita jauhi dan kita digalak untuk lakukan supaya kita dapatlah berlipat kali ganda pahala-pahala dan jauhkanlah diri kita daripada melakukan sebarang perkara-perkara yang mensia-siakan di bulan Ramadan. Antara perkara yang mensia-siakan, Ustaz, kalau saya scroll Instagram, saya like gambar makan, itu perkara sia-sia tak? Sebab saya like tu kira saya tolong orang lain punya business tau. Dia macam, dia ni ada like ni, jadi algoritma dia naik sikit. Begitu je soalan dia masuk. Jadi sebenarnya tak dosa pun, tak apa-apa. Kita like gambar makan okey lah. Cuma kalau kita like gambar makan sampai mengeliurkan, tak boleh? Janganlah. Kerana dia bukan tak boleh apa, dia akan mengazab diri you sendiri. Kan kerja yang sia-sia tu. Ustaz, kalau kita macam tengok makanan ni, tiba-tiba terliur tu, Ustaz. Habis kita telan air liur tu, batal tak puasa? Air liur tak batal. Tak batal Cuma mana tahu dia macam drooling, macam berkumpul dekat bawah mulut kan. Dia macam air liur tak batal. Tapi kalau kahak kena buang. Kalau kahak dah keluar, kita masuk balik, batal. Lemak. Macam mana Jadi memang siapa yang kita lain kahak pun, Allah geli betul. Kita bukan Pak Kuntet. Tapi ada orang macam dekat dalam transport, betul, macam mana saya nak buang, takkan nak kumpul tisu. Kalau tak ada tisu, Ustaz, kalau tak ada tisu memudaratkan sekarang. Memudaratkan. Jadi kempam dulu, nanti sampai buang je lah. Tak boleh, Ustaz, jangan, Ustaz. Jangan cakap kenapa Ustaz pergi memasuk bab situ pula. Jadi sebenarnya kalau kita bab makan ni lah, dia tak salah kalau kita nak tengok benda makanan ke apa ke. Tapi kalau dia sampai memudaratkan, melemahkan, itu kerja sia-sia. Kalau kita lepas sahur pukul 8 pagi bangun, first thing kita tengok Khairul Aming lah, contoh. Khairul Aming. Ustaz pun kenal. Kenal. Saudara sekamma. Kan, hi guys. Hi guys, hari ini masak simple-simple. Kita masak campak-campak je. Kita masak kekam, masak sambal. Pukul 8 pagi, kenapa? Kan, lepas tu kalau you tengok dapat inspirasi masak, tak apa. Ini pula tengok mengeliurkan, mendatangkan nafsu, syahwat untuk makan. Syahwat ni dia bukan syahwat benda lain je, tapi syahwat juga termasuk nafsu kita dalam makanan lah. Jadi kalau kita mencari sumber inspirasi, kita nak sokong bisnes orang lain, innamal a'malu binniat. Kita lakukan setiap perkara tu dengan niat kita. Dan kalau niat kita membantu dan sebagainya, no problem. Niat kita membeli bisnes orang lain, bantu bisnes orang lain, no problem. Tapi kalau niat kita cuma nak tengok hanya untuk menyedapkan mata dan tekak, pukul 8-9 pagi, daruratkan diri kita sendiri, itu kerja yang sia-sia. Dan kerja yang sia-sia tu, dia boleh jatuh pada haram lah. Kalau dia memudaratkan diri sendiri. Macam gitu, simple je. Dan satu lagi, Ustaz, saya nak tanya ni tentang social media lah. Kita tahu kawan-kawan kita ni ada bisnes. Alright. Dia bulan Ramadan ni dia berniaga lah. Jadi kita tahu yang kita klik share tu, kita bantu dia. Tapi oleh kerana kita macam tak nak dia maju, ataupun tak nak tolong lah, ada something lah dalam hati tu yang tak tahulah apa dia. Dia tak share. Adakah itu satu dosa, Ustaz? Dia tak nak share? Dia tak nak share lah, macam buat apa aku nak share? Scroll. Dia kata nak share tu suka hati dia lah. Itu tak ada masalah apa-apa pun. Kita pun kadang-kadang tak share kan. Kadang-kadang kita ada orang tentu macam ini kira product placement ni, selalu kena bayar ni. Ini tak bayar, tak bayarlah. Kadang kita bantu, kadang kita tak kan. Itu terserah hati kita. Tapi dosa dia jatuh kalau kita ada hasad dan kita ada dengki, sehingga kan dia mengeluarkan perasaan amarah dan melakukan dia direct kita untuk melakukan benda-benda yang boleh memudaratkan diri orang tu dan diri kita. Itu boleh jatuh dosa. Laka-laka taubat, laka-laka istighfar. Lagi-lagi pada bulan Ramadan. Kalau share, macam share lepas tu cakap yelah tu, habis lah. Kadang-kadang kan tak kenapa. Tak ada, dia macam tak boleh tengok dia bahasakan lah, dia share. Yelah tu. Ada orang dia share kat social media, ada orang dia share dalam WhatsApp group, dia jadikan bahan. Jangan, ni kira mengumpat ni. Mengumpat juga. Boleh mengumpat. Jadi dosa lah. Mengumpat. Ni cakap kat belakang skrin, kira mengumpat ni. Dia orang tu post something, mungkin dia dengan anak dia tengah ambil gambar luar masjid, first time tarawih dengan anak. Lepas tu orang screen grab, share dekat WhatsApp group. Lepas tu kau tengok ni, macam padahal sendiri tak betul. Macam mana, Ustaz? Ataupun dia buat TikTok, yelah macam gitulah kan. Contoh dia macam gini. Kalau ada orang macam gitu kan, dia share, dia print screen, dia share dengan kawan-kawan dia, itu dah kira ngumpat.
Dia kira ngumpat. Meskipun benda yang dia ngumpat tu benda yang baik, benda yang betul, tapi ngumpat. Kalau betul ada masalah, jumpa orang tu sendiri. Dan adab dia, jangan kita pakai WhatsApp ke apa, jumpa muka, semuka. Dan kita berbual dengan dia. Jangan pakai teks, jangan telefon, jangan pakai video call, jumpa directly. Itu cara Nabi SAW. Yang kedua, bila kita share benda-benda gini, kita print screen dalam grup lah letaklah dalam tu ada 10 member. 8 ni aktif dalam this onion group. Grup onion group. Onion, fried onion group. Ni bawang gorengnya group. Dia goreng dan dia suka membawang. Tapi ada 2 ni, Ustaz, bulan Ramadan ni kita tak campur. Saya baca je Ustaz, saya tak respon pun. Saya tak like, saya tak love, saya tak apa. Saya tengok je. Saya tak layan. Dosa tak? Dosa. Pasal meskipun kamu ni tak join in the membawang session, tapi dengan kamu diam, kamu mengizinkan. Jadi apa cara dia? Exit je. Itu cara paling senang nak selamatkan diri. Bak kata ni, barang siapa yang tak buat apa-apa, makanya dia bersubahat. Macam gitulah. Jadi kena tegur lah, korang apa ni bulan Ramadan cakap macam ni. Izinkan aku keluar. Ada pula, saya dulu ada, kita pun bukan betul sangat. Kita pun pernah kadang-kadang macam terjuk apa. Tapi saya dulu ada satu kawan, dia ibarat malaikat lah. Dia tak cakap macam gitu. Dia cakap, apalah korang ni berbual macam gini. Dia punya cakap simple je, menyentuh hati. Cakap, saya rasa saya tak layak lah dalam grup ni. Kerana orang dalam sini semua hebat-hebat. Jadi saya malu, saya tak dapat buat apa, jadi saya keluar lah. Jadi time tu lah kita semua terasa, alamak, kita dah buat salah lah. Sebab orang ni dia tak jarang bersuara. Bila dia bersuara tu ada benda tak betul. Jadi kadang-kadang kita boleh buat macam gitu. Sebab tu orang ni dia akan terkesan dengan persekitaran. Sebab tu cari kawan yang baik. Itu pesan Nabi, itu pesan ulama-ulama dulu. Cari kawan yang baik, kawan yang boleh mendekatkan diri kita pada Allah, bukan yang melelaikan. Tapi Ustaz tak fun lah, kita nak member yang girik-girik memanglah boleh girik, syurga tak girik apa. Nak masuk syurga pun nak kena girik, nak kena tahu. Dan betul. Islam tu bukan boring. You salah cari kawan. You siapa suruh kawan pacik-pacik yang boring je kan. Cari kawan yang best-best. Jadi itulah sedikit pembukaan lah untuk kita tahu tentang social media ni. Kalau kita like ke, terlike ke, ataupun kita like habis sampai mengutuk tu pun, kalau sampai mengumpat tu dah dosa lah. Jadi hati-hatilah. Hati itu penting. Hati mau bersih saudara. Tapi dia bukan sekadar orang yang like ataupun orang yang komen tu je yang share. Yang tukang post tu pun nak kena jaga-jaga. Al-ikhtiyar. Lagi-lagi pada bulan Ramadan ni, kita nak kena be sensitif dengan apa yang kita kongsikan di laman sosial. Terkadang kegembiraan kita ni adalah kesengsaraan orang lain. Dan terkadang pengalaman kita yang baik ni tak baik untuk orang lain. Jadi kita jaga-jaga apa yang kita nak kongsikan. Tak semua benda boleh diterima pakai. Tak semua benda boleh diterima dengan baiknya. Sebab tu ada benda kita simpan je. Sebab tu guru saya selalu katakan, kalau gambar makanan jangan post, simpan. Gambar-gambar private simpankan. Kalau betul nak share benda yang memang memang you tengah buat, memang orang kenal you buat benda tu, dan you share kebaikan tentang benda tu. Memang kalau kita terkenal secara syakhsiah kita punya karakter, kita suka kongsikan satu hari satu ayat Quran. Kita buat kat social media, orang faham. Ini kalau macam kita kat luar pun macam setan, tiba-tiba kat social media 1 ayat a day. Tapi lepas the next post, kita gambar tak betul pula. Itu yang nak kena jaga-jaga. Itu seram. Saya pernah nampak Ustaz. Dia mula-mula ayat, lepas tu next gambar, macam lah dah satu post Ataupun kadang-kadang dalam post tu dia post gambar ayat lah. Dekat atas tu dia punya caption dia, keluar kata-kata yang kurang elok Ustaz dalam ayat tu. Seram Jadi jauhkanlah kita daripada hal-hal sedemikian. Dia simple gini je kita semua akan mati. Kita tanya diri kita, kalau tak kala kita balik pada Allah nanti, kita pulang kepada Allah nanti, banyak benda mungkin boleh terurus. Tapi bagaimana dengan akaun Facebook kita, akaun Instagram kita, TikTok kita? Kalau kita dah meninggal nanti, orang masuk kita punya laman sosial, the first thing orang nampak benda-benda yang tak baik. Dan kita dah meninggal, apa perasaan roh kita? Apa perasaan kita? Kita rasa malu tak? Malulah. Jadi kalau sebab boleh tu nak delete, tak boleh delete, dah terlambat. kalau boleh nak delete, minta lah malaikat tolonglah delete aku lah. Jibril tak ada akaun. Malaikat maut tak nak tolong. Jadi jaga-jaga. Alhamdulillah. Baik, kita bersama dengan sedang saya berborak-borak ni yang berbahagia Ustaz Fizar, dan Ustaz Fizar ni adalah seorang pendakwah bebas, seorang usahawan yang telah pun melakukan beberapa kerja-kerja, juga kerja-kerja kemasyarakatan. Baru-baru ini Ustaz ada buat itu makanan diberikan makanan untuk mereka yang susah. Jadi kalau ada tak mungkin ada nak beri sumbang makanan ke?
Boleh kalau ada yang nak menyumbang ataupun nak menyokong, sebenarnya banyak organisasi yang melakukan. Tapi kalau nak mengikuti saya ataupun bantuan yang saya saya berikan kepada rakyat Singapura lokal, boleh melalui Badan Agama dan Pelajaran Radin Mas. Badan Agama dan Pelajaran Radin Mas ataupun Sekolah Agama Radin Mas, kita memberikan makan kepada mereka-mereka yang memerlukan setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Sebab kita pun tahu kan, musim pandemik juga, selain daripada orang banyak yang ke depan untuk bersedekah, ada juga orang yang terjejas dengan pemberhentian kerja, pemotongan gaji dan sebagainya. Baik, dalam cakap masjid pada kali ini, kita nak cakap dalam hari ke-16 ni tentang surat cinta dari Allah. Masya Allah. Allah tulis surat cinta macam mana Ustaz? Apa maksudnya tentang topik surat cinta dari Allah ni? Allah berkata, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan kepada kita satu buku. Dan buku ni saya kira kita boleh panggil dia sebagai buku cinta. Kenapa buku cinta? Kerana terkandung di dalamnya tu nasihat-nasihat, panduan-panduan untuk kita menjadi baik. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan aku telah menurunkan Al-Quran Al-Karim, hudal linnas, supaya ia dapat menjadi hidayah, menjadi panduan, menjadi pembantu, menjadi pendamping kepada sekalian manusia. Bila kita beli barang, Casey, contoh kita pergi ke kita pergi beli perabot lah, kita pergi ke satu kedai tu yang kita boleh beli barang, lepas tu kita boleh buat sendiri. Kalau tak ada panduan, macam mana jadi kerusi tu? Dia gut feel lah panggil. Kerusi jadi mungkin keranda. Jauh betul dia goreng tu. Nak rhyme. Kerusi keranda macam tu. Ini sebab tu bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng orang kata. Jadi betul. Kadang kita jadi benda salah. Kita punya confident badak. Kita beli kerusi, lepas tu manual tu buang. La ilaha illallah. Cakap, abang kenapa you tinggal buang? skru ni nak pasang mana? Itu dia. Alah, ini dah tahu, ini biasa berapa ribu kerusi abang buat. Sekali dia buat, dia punya tiang pula kat atas, dia punya base kat bawah. Itu dah habis. Itu betul-betul ke keranda. Terus isteri bacakan ayat kursi. Betul. Wah, dahsyat. Jadi kita kena ada manual lah. Kalau tak pura-peranda. Nak masak pun. Nak masak. You suka makan apa? Saya suka makan biryani, Ustaz. Biryani. You pernah masak biryani? Saya tak pernah. Tak pernah. Makan pernah. Macam jenis biryani saya dah makan. Berani mati betul lah. Biryani. Jadi cubalah malam ni kan. You cuba nak surprise your wife. You masak biryani. Agak-agak menjadi tak? Tak berani, Ustaz. Kenapa? Sebab tak ada lah, Ustaz. Nanti membazir lah. Ingredient beli, nasi tak jadi, last grab food juga. Betul. Itulah kan. Tapi meskipun kalau saya berikan mungkin manual ataupun resipi dengan panduan sekali, you agak-agak confident tak? Confident lah. Boleh lah pelan-pelan kan. Pelan-pelan kan. Macam kemarin saya baru eksperimen. Tak pasal-pasal saya buat nasi kapsa. Nasi kapsa tu apa? Dia macam nasi mandi tapi ada spice lah. Saya tengok video Chef Amar tu berkali-kali. Sampai tengok ni tak boleh menjadi ni. Sekejap menjadi. Tak menjadi. Masak menjadilah. Masya Allah. Memang sedap lah. Nasi kapsa Nasi kapsa nama dia. Jadi kita nak kena ada panduan. Bila kita ada panduan, kita confident. Bila kita ada orang ajar kita, mendampingi kita, kita confident. Nah, di sini Allah katakan dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Dan inilah yang Allah katakan bahawa aku telah turunkan Al-Quran sebagai satu surat cinta. Di mana dengan surat cinta ini kita dapat belajar daripada ayat-ayat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam mana nak melalui kehidupan kita. Dan kita sebagai manusia, la yusammal insan illa binisyan. Tak dikatakan manusia itu kecuali dengan lupa dan alpa. Kita selalu lupa. Kita banyak lupa. Hukum hakam Allah kita lupa dan sebagainya. Jadi amat penting untuk kita mendampingi buku Al-Quran ini untuk mendapat pedoman dan panduan hidup. Jadi surat cinta dari Allah ni adalah buku Al-Quran itu sendiri lah. Yes. Itu yang dimaksudkan. Yang diturunkan pada bulan Ramadan Mubarak. Jadi macam mana diturunkan tu, Ustaz? Mungkin kalau kita nak tahu ni kan macam mana diturunkan. Adakah dia turunkan satu buku terus atau sehelai ataupun sepotong ayat demi sepotong ayat, macam mana, Ustaz? Betul. Jadi selalu orang kata, Ustaz, saya ni nak berubah. Jadi nak baca Quran, saya ni tak pernah baca Quran. Dan bila buka Quran tu jadi macam takut.
pasal tak tahu nak baca dan sebagainya, tak pernah faham. Saya baru Iqra pertama Ustaz. A, I, U, babi, bu, tati, tu. Kan ni dah masuk pula tu juz pertama, macam-macam juz lah, hizib lah, apalah, idgham tadi. Kan lepas tu macam-macam tajwid. Takut Ustaz, macam mana? Kan saya baca pula tak sedap Ustaz. Kan macam mana ni Ustaz? Tak apa, pelan-pelan, man lai. Man lai. Ini bukan ayat Quran. Man lai. Terkejut orang Terkejut. Di mana kau belajar ni? Ustaz Fizar lah. Apa tu? Dia kata man lai. Man lai. Tajuknya jaga. Itu bukan bahasa kita lah. Pelan-pelan. Boleh tahu pelan, tapi asalkan continuous. Nah, macam gini. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah SAW, bukan selepuk jatuh. Bukan selepuk dia jatuh. Makan masa 23 tahun. Maknanya 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun untuk ayat-ayat Quran tu turun disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tu diturunkan pada satu malam. Okey. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey. Satu langit yang tertinggi sebelum masuk ke dalam ruang angkasa dunia. Okey, di situlah tepat diturunkan dan dilihatkan Al-Quran buat masa 23 tahun. Dan Al-Quranul Karim, ayat-ayat suruhan Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan secara bertahap-tahap kepada Rasulullah SAW kerana ada kelakuan ataupun ada event yang happen. Allah turunkan ayat tu untuk link up dengan the event. Jadi orang dapat pedoman dan pelajaran. Macam perang Badar itu lah. Contoh perang Badar, ataupun dalam satu ketika itu bila Rasulullah SAW contoh tengah berbual dengan orang lain, lepas tu Allah turunkan ayat, kamu patutnya layan orang macam gini dan sebagainya. Jadi dia turun sebagai panduan, dia turun sebagai satu pengalaman. Now, sebelum kita cakap pasal Quran tu sebagai ayat cinta, the whole process of 23 tahun tu pun itu cinta tu. Orang Melayu panggil bercinta. Bercinta kenapa? Nak belajar 23 tahun Ustaz, bercinta Ustaz. Susah Ustaz. Bercinta. Jadi orang Universiti 3 tahun dia dah bercinta. Dah bercinta. Ini kalau 23 tahun bercinta cintun. Kan lama gila kan, susahnya. Maksudnya kat sini Allah kata take your time. Take your time. Nak menjadi baik tu bukan senang, bukan mudah. Nak menjadi hebat tu bukan mudah, bukan senang. Makan masa yang lama. Kan? Nak jadi sihat pun makan masa yang lama. Nak badan sapau pun makan masa yang lama. Nak jadi kuih paus sekejap. Nak badan kuih paus sekejap. Lama juga Ustaz. Lama lama lah. Kena makan. Betul juga. 30 tahun lamanya saya jadi kuih paus macam ni. Dulu Ustaz tak macam ni lah. Takut salah cakap tersinggung kan. Dulu saya big chicken pau. Saya sekarang dah jadi chicken pau biasa je. Mana dah mengecil in size lah. Alhamdulillah. Dulu saya lagi besar. Dulu saya dengan Chef Bob fighting. Sekarang saya dah kalah. Chef Bob tinggalkan jauh. Kan? Dulu kita pernah naik stage. Chef Bob tu usaha tu. Usaha. Ustaz cakap kan bertahun dia berusaha. Cakap pasal Chef Bob lah. Dia pun ada kena-mena dengan surat cinta jugalah. Kita pernah syarahan. Waktu saya berada di syarikat yang lain, di atas pentas, badan dia dengan badan saya memang kita paling besar lah. Dan pada tu saat dia bilang, saya tak silap saya sebelum masuk Ramadan, dia kata, Habib, gua nak kurus. Gua nak kurus pasal gua nak semayang. Gua nak jaga anak gua. Gua nak jadi orang baik. Gua penat nak jadi orang besar. Kan? Sama-sama lah. Tapi dia kurus dulu, dia tinggalkan saya. Tapi Ustaz okey lah. Ustaz kata dah kurang. Aku Alhamdulillah, saya hilang kat 50 kilos lah. 55 kilos gitu. Banyak Ustaz. Saya lagi berat. Lupa ke dulu kita sama-sama? Yelah. Kan? Jadi saya lagi besar dulu, Alhamdulillah. Jadi dalam proses lagi lah mengecil. Jadi ini makan masa yang lama. Jadi Al-Quranul Karim, Allah menurunkan ianya secara bertahap-tahap. Jadi masyarakat boleh terima. Dan masyarakat boleh memahami the entire proses sebagai satu rahmah. Mendekati, mendampingi orang untuk berubah. Jadi kalau istilah nak berubah, dia memang makan masa. Dan kerana makan masa tu, dan Allah sanggup mengambil makan masa yang lama, sedangkan Allah boleh turun selepuk gitu je, Nabi Muhammad boleh terima. Tapi kerana cintanya Allah pada kita, Allah tahu kita ni tak boleh nak terima pukal gitu je, step by step. Dan kerana kesabaran Rasulullah SAW berdakwah selama itu juga, maka itulah dia dipanggil the entire process of macam mana Islam tu
begitu rahmah ataupun mempunyai sikap rahmah kepada pengikutnya untuk merubah diri mereka menjadi baik. Jadi that's the entire process lah of Al-Quran tu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Jadi dia turun satu sampailah 23 tahun Betul. Sampailah Al-Quran yang ayat-ayat penuh yang difahami tu. Jadi Betul. dia mengikut keadaan yang berlaku tu, satu event yang berlaku, nanti ada sepotong ayat lah. Betul. Jadi saudara, itu adalah surat cinta daripada Allah, yang mana tak ramai yang baca surat cinta ni. Betul. Jadi macam mana Ustaz kita nak mulakan membaca surat cinta? Sebabnya kadang-kadang kita tengok ada orang memang fasih Ustaz. Ada kawan-kawan yang fasih, dia baca lancar. Kita pula nak baca segan. Betul. Nak berguru sekarang pula bukan apa Ustaz, ustaz-ustaz sekarang ni muda-muda, tapi orang tua pula yang tak tahu baca nak pergi masjid, mak ustaz ni muda lah, malu pula. Kita manusia Ustaz, Yes, mesti ada perasaan, mak dia lagi muda, aku tua ni. Macam mana kita nak mulakan untuk fasih dan mulakan untuk membaca surat cinta iaitu Al-Quran? Betul. Kita ni kalau kata orang Melayu tu, kalau dah biasa tu maka lancar lah. Kadang-kadang kita ni kelu. Lidah kita ni kelu, keras dan sebagainya kerana tak biasa nak sebut. Kan? Jadi kita banyakkan, sebelum kita baca Al-Quran, kita banyak lazimkan lidah kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutlah, kita boleh baca sikit Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca zikir banyak, sebut. Jadi dia punya sebutan lafaz Allah semua lembut. Kita hidupkan hati kita kembali. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita cari balik Quran. Selalu guru saya kata gini, kamu balik rumah, kamu cari Quran kamu kat mana? Jumpa tak Quran? Dan bila dapat Quran tu, cek berapa banyak habuk ada kat atas Quran tu. Sebanyak jumlah habuk yang sedang cover Quran tu pada ketika itu, itulah banyaknya habuk dalam hati kita. Jadi bila kita nak bersihkan Al-Quran, artinya kita bersihkan hati kita. Ada orang pula dia dapat Quran tu time kahwin. Mas kahwin dia Quran. Lepas tu dah kahwin, dah ke mana Quran tu pergi. Daripada mas tu jadi gangster tu. Tak hilang dah. Ada orang tak pernah tahu Quran tu apa dan sebagainya. Tak apa, step by step. Jadi kita cari Quran, kita belajar dengan apa tu nama dia, dengan orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang pandai lah. Dan kalau tak tahu pun tak apa, kerana kata Rasulullah SAW, bila kita belajar Quran, bezanya orang baca Quran yang merangkak atau mula nak baca, mula nak belajar, dan orang yang dah lancar, pahalanya 2 kali ganda orang yang tengah baca tu. Kerana salahnya 1 pahala, dia baca lagi 1 pahala. Maknanya kalau orang biasa kita baca macam biasa, macam KC baca betul semua, mungkin 1 pahala. Tapi kalau contoh saya tak fasih, saya tak lancar. Saya belajar, saya salah baca. Kemudian saya belajar, saya betulkan balik. Dapat 2 pahala. Salah pun dapat pahala. Tapi jangan sengaja salahkan nak dapat 2 pahala kan. Jangan buka Quran Alif Lam Mim nak baca Al-Fatihah. Itu dah kronik sangat. Itu kena pergi rawatan cari Ustaz Fadli. Jadi dekat sini kita belajar balik. Kita belajar pelan-pelan, dan maka insya-Allah pahalanya banyak besar sangat. Kita nak baca surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah cinta pada kita. Dan dia akan membantu kita menjadi lebih tenang. Hebatnya Quran ni, dia satu dunia kan. Satu dunia, kita orang Islam ni banyak, tapi satu bahasa yang kita share sama-sama, satu ayat cinta yang kita kongsi, baca Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Orang faham dah ni Fatihah. Kita mungkin jumpa orang Rusia ke, orang Cina ke apa ke kan, dia dah cakap Allah kong kali kong fil Quran. Kita pula bahasa cara macam-macam. Jadi tak nyambung. Tapi apa yang menyambungkan dalam solat tu Al-Quran. Dia menyatukan. Kita pergi umrah, kita pernah pergi umrah kan? Tak ni, insya-Allah satu hari dipermudahkan pergi. Lepas Covid ni pergilah. Pergi dengan saya. Lepas tu kita tengok, saya selalu perhatikan time solat. Kalau solat tu dalam satu saf tu, berbagai-bagai rupa manusia, berbagai-bagai jenis manusia dia. Kalau malaikat suruh cek pasport, satu saf tu semua pasport beza-beza. Malaikat suruh keluarkan pasport nak cek visa. Contoh. Semua pasport dan lain warna. Jadi dekat sini, dalam solat tu, kita kalau berbual kita tak faham. Kalau satu bangsa Afrika dengan Melayu tak faham. Tapi dalam solat bila kita baca, semua faham. Saya pernah dulu baca Quran kat depan Kaabah. Masa muda-muda dulu saya baca salah. Saya time tu belum belajar agama lagi. Saya perubahan lepas O-level. Yang itu pun susah jugalah. Nanti saya kongsikan lah kalau ada sempat masa. Jadi time tu saya baca, lepas tu ada orang Arab. Dia cakap dengan saya. Saya tak faham ada je. Mungkin dia bilang saya time tu, kau salah baca. Ni patut idgham dia lebih sikit. Dengung dia lebih sikit. Tak faham.
Saya tengok dia, saya blur. Dia baca balik dia contoh. Salah baca tadi. Dia bacakan balik, dia baca ayat tu, baru kita faham. Meskipun dia berbual Arab, saya tak faham ketika itu, dan saya cakap Melayu pun, English pun dia tak faham. Tapi bila baca ayat Quran, kita faham. Hati disatukan. Inilah cinta, hebatnya cinta Allah SWT, kerana cinta tu bersatu. Dan Al-Quran tu menyatukan semua umat di dunia ini. Meskipun kita ni silang agama, berbeza bangsa dan berbeza bahasa dan sebagainya, tapi Allah menyatukan dengan Al-Quranul Karim. Tapi Ustaz, kalau berbeza bangsa ni kan, setiap bangsa dia ada lorat dia. Lorat ada yang panggil la ilaha illallah, ada la ilaha illallah. Jadi adakah itu diterima Ustaz? Boleh terima. Allah ni dia bukan ikut bahasa Arab satu je. Allah faham. Kita doa bahasa Spanish pun boleh. Mi amor. Baca doa tiba-tiba lepas solat tarawih kan. Mi amor. Mi Allah kan? Ataupun bahasa Cina ke apa ke, Allah faham. Lorat ni pun sama juga, orang faham. Cuma orang lain takkan faham lah. Tapi kalau dia jadi imam, orang Kelantan jadi imam dengan lorat dia, ada semayang orang dia okey lah. Orang Yaman dengan lorat dia, semayang dia, kita dengan lorat kita sah, kita semayang tak ada masalah. Cuma memang lorat tu berbeza. Contoh insya-Allah, masya-Allah, kan orang Malaysia kan. Dia pernah sampai ada Allah macam jam'an marhumah atau parokana, pak jadi pak dan sebagainya. Tapi kalau dalam kampung tu memang semua geng pak, boleh. Padlam minallahi wa ni'mah, semua padlam kan. Contoh dalam kampung tu semua padlam lah. Go. Pasal dia faham bahasa dia. Jadi tak batal lah solat tu ke. Dia kadang solat ada bacaan, ada niat. Yes. Jadi kalau ada lorat tu memang tak apa-apa lah. Untuk lidah mereka dan sebagainya diterima. Untuk semayang di kalangan mereka diterima. Tapi kalau kita, contoh kita orang Melayu, bacaan tak ada masalah apa-apa, kita ikut lorat orang batal. Kita telah merubah ayat tersebut. Sebab tu kita kena fasihkan lidah kita lah. Jadi kita tak boleh ikut-ikut juga. Contoh macam mana saya nak baca. Kita contohlah, kita ada seorang imam daripada Indonesia lah. Cara baca dia macam tu. Bila kita solat pun kita terikut bacaan dia macam contoh, tu. Dulu ada yang kalau macam corong yang dia tebal sikit ni, alhamdulillahi rabbil alamin, contohlah kan. Dia baca dengan keluarga dia, dengan kampung dia, no problem, tu memang bacaan dia. Kita tak main-main lah. Betul-betul dia memang tak boleh alhamdulillah kan, ada termasuk. Kita yang biasa berbual macam biasa ni, tiba-tiba kita nak ikutlah cara imam bacanya, batal. Tak boleh, tak diterima kerana kita merubah. Jadi dia ikut pada lahjah kita. Memang lahjah tu susah lah. Tapi jikalau boleh melatih diri supaya menjadi lembut, maka buat. Kita kena belajar, kena lembutkan. Tapi kalau tak boleh, memang lidah pendek, memang lain kes lah. Di social media platform seperti TikTok, ramai mereka yang membaca Al-Quran ni, kemudian dia terjemahkan Al-Quran ni dengan situasi-situasi yang berlaku. Jadi persoalan dia, adakah kita boleh bulat-bulat percaya dari apa yang kita terima orang share? Kadang orang share ni kita pun tak tahu betul ke tidak. Tapi kita tengok semua dia berdakwah ataupun kita patut ada macam rasa was-was untuk check. Macam mana? Okey, bila kita mendapatkan satu ilmu tu, kita nak kena pastikan daripada mana kita dapat ilmu tu. Tak dinafikan, kadang-kadang kita gunakan wadah social media ni untuk berdakwah, untuk kita mengajak kepada kebaikan, untuk kita menyeru kebaikan kepada sekalian umat dan sebagainya. Nah, kalau kita memang dipercayai sebagai content maker yang betul, contoh kalau Ustaz Fizal lah, saya lah, buka TikTok satu hari nanti dan TikTok tu mengajar ataupun mendidik masyarakat macam mana nak contoh baca Quran, baca hadis ke, macam mana nak solat dan sebagainya. Orang tahu kerana saya memegang amanah untuk menyampaikan konten yang betul. Tetapi jikalau kita lebih terikut kepada influencer yang terkadang mungkin pernah terjadi beberapa kali mengongsikan ayat dengan pemahaman diri sendiri, menjadi kecoh kerana dia salah tafsir ayat tersebut, dan kemudiannya dia cuma memahami secara pukal, secara general aja, dan dia tidak membawa maksud yang sebenarnya pada konteks kehidupan zaman sekarang ni, maka orang akan salah faham. Sebab itu menjadi contoh isu-isu keganasan. Kerana orang melihat kepada panggilan dakwah ataupun saya kira dakwa. Dia tak dakwah, dia dakwa. Dia mendakwa ayat ni membawa maksud sebegini. Dan kerana dia influencer yang hebat ataupun seseorang yang terkenal, maka orang senang dengan cara dia, orang suka pada dia, orang percaya secara bulat.
Ustaz lain mufti cakap semua, tak kisah. Dia ni saya punya influencer yang saya ikut lah daripada hidup saya mati. Saya percaya dia bulat-bulat. Ini masalah. Jadi kalau saya lah sebagai content creator, saya kena pastikan bahawasanya apa yang saya post tu adalah benda yang betul. Benda yang telah disemak, benda yang telah dibetulkan. Nah, bagi consumer pula, kita nak kena tahu tak semua benda tu betul. Tak semua benda tu betul in social media. Ataupun tepat lah. Tak tepat. Kadang-kadang kita nak kena cari sumber-sumber yang sahih. Kalau bagi saya tu, kalau mungkin kita suka tengok TikTok dengan benda-benda yang baik, teruskanlah kalau dia membawa manfaat. Tapi jangan jadikan ianya sebagai landasan utama untuk dapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, kena belajar. Jadi, sebab tu ada masjid, sebab tu ada podcast macam gini, sebab tu ada Zoom session Adil dan sebagainya. Jadi boleh ikut. Jadi tak salah kalau orang tu yang bukan seorang asatiza ataupun seorang yang bertauliah, kononnya berdakwah, kita ada sedikit rasa was-was terhadap apa yang disampaikan. Betul. Jadi kalau orang nak kongsi dan sebagainya, tak ada masalah. You nak kongsi ayat ke apa ke, yang penting you dah dapat ilmu daripada asatizah lain, nak kongsi ilmu, share, that's no problem. Cuma jikalau you tak dapat mana-mana pengajian, pelajaran, you main just plug from anywhere, itu boleh jadi masalah. Dan rancangan ini demi mengumpul dana untuk Masjid Al-Amin, yang mana kita tahulah Masjid Al-Amin memerlukan sokongan dana daripada anda semua. Ustaz, kalau kita tengok bumbung masjid ni berlubang. Betul. Dan saya difahamkan oleh Cik Jamil ni, ada wiring-wiring ni dah terkeluar, Ustaz. Dan mereka sebenarnya perlukan dana sekitar 2 hingga 3 juta dolar untuk memperbaiki infrastruktur masjid, madrasah-madrasah, kelas-kelas, ruang solat, dan mereka nak menganjurkan lebih banyak lagi kelas-kelas online. Jadi semua ni perlukan perbelanjaan yang agak tinggi lah. Jadi apakah mungkin manfaat lah, Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsi, kalau kita ni sama-sama mencantikkan rumah Allah ni? Masya Allah. Yang pertama, kita ni sedang berbual tentang surat cinta daripada Allah. Dan kita ni sebenarnya dalam Al-Quran Al-Karim dianjurkan untuk kita sebenarnya menjaga ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, institusi-institusi Islam dan sebagainya. Dan dianjurkan untuk kita menjadi ahlullah, untuk menjadi ahli keluarga Allah. Artinya kat sini adalah orang-orang yang pergi ke masjid dikenali sebagai ahlullah. Sama juga kalau kita ada isteri ke anak ke rumah, namanya apa? Orang rumah. Orang rumah. Jadi kalau kita ni dekat rumah Allah, kita jadi ahli rumah Allah SWT. Ahli rumah Allah. Ahlullah. Dan ahlullah ni ada berbagai-bagai cara. Satu, lagi-lagi pada musim Covid ni, kita berada dalam masjid. Yang kedua, kalau kita tak ada dalam masjid, kita membantu prasarana masjid. Kita membantu mentakmirkan masjid. Dengan cara apa? Dengan kita menyumbang dan kita menyokong supaya masjid terjaga. Supaya masjid mendapatkan pendapatan mereka untuk melalui program-program harian mereka, dan baik pulih keadaan masjid. Masjid Al-Amin pun bukan masjid baru, dah lama dah. Betul, Ustaz. Masjid yang saya kira sangat unik sekali. Masjid yang banyak sejarahnya dah. Masjid kat situ dia memang very different lah. Dia punya dewan solat bukan kat bawah, kena naik atas. Dulu nak naik atas dewan solat kena naik tangga. Sekarang ni boleh naik lift. Jadi banyak perubahan dia. Jadi naik lift ni semua atas apa? Sumbangan anda lah. Betul. Tak ada lift ni, kesian makcik-makcik, pakcik-pakcik yang pakai wheelchair tak boleh naik. Orang yang berikan sumbangan kepada, dan saya pun tahu musim Covid ni telah pun mengurangkan jemaah untuk datang, dan solat Jumaat itu pun dah kurang. Makanya tabung Jumaat itu pun berkurangan pendapatan. Jadi bila semua berkurang, mana nak dapat sumber? Sumbernya daripada anda secara online. Betul. Anda kalau tak boleh pergi ke masjid atas sebab Covid ni semua, anda boleh berikan sumbangan melalui bank transfer ataupun melalui PayNow yang ada tertera dekat bawah sini. Boleh lihat dekat bawah sini. Dan senang boleh, je. Senang, Ustaz. Ni PayNow senang. Sekarang semua PayNow. Ustaz punya khidmat ada tak gunakan teknologi bayaran elektronik ada? Saya pernah kemarin berbual dengan sahabat-sahabat lain kerana yalah masjid pun dah kurang jemaah. Habis sekarang lepas solat pun dah tak ada salam-salam lagi. Dulu istilah ustaz-ustaz dulu kalau salam ada keruk. Sekarang ni saya hampir cakap dengan kali kita lepas sembahyang kita pusing ada pasang spanduk mana dipanggil QR code. Jubah tu jubah QR code. Jadi ustaz Assalamualaikum, scan je.
Tak payahlah macam gitu. InsyaAllah Allah jaga kita. Cuma rumah Allah tu kita kena jaga sama-sama. Kita kena jaga sama-sama. Caranya mudah. Nak turun masjid susah, leceh dan sebagainya kan. Kita boleh ambil ni PayNow number ni. Masukkan aja. Masukkan yang PayNow number bukan nombor masjid 6272. Itu nombor telefon. Jadi senang je. Jadi anda boleh gunakanlah peluang ini bulan Ramadan berlipat kali ganda. Ingat saudara, berlipat kali ganda. Betul. Ini kira macam kita nak kurangkan dosa lah. Kita manusia ni memang tak lari daripada dosa. Betul. Seustad-ustad betul. Seustad-ustad ni seorang-orang biasa macam saya ni, kita semua ada kelemahan kita. kita. Ada kesilapan, ada dosa kita. Dan penting untuk kita dapat dosa, Kisi. Kerana apa? Dosa pula. Pahala tu adalah mata wang kita ke akhirat nanti. Jadi kalau contoh kita masuk JB selalu, kita tukar duit tak tukar duit? Tukar. Kena tukar kan? Dia ambil duit Singapura tak? Tak. Jarang dia ambil. Kalau dia kira dia punya duit lebih untung, dia ambil lah. Tapi jarang tak. Orang Malaysia masuk Singapura, dia boleh pakai duit ringgit? Tak boleh. Tak boleh. Kan? Kita pergi Brunei pun, boleh pakai duit Singapura, tapi kena tukar duit ringgit Brunei. Kita pergi ke New York, kita tukar American dollar. Kita masuk akhirat, kita boleh bawa visa Mastercard, PayWave? Tak boleh. Kita masuk kubur, tak boleh bawa semua tu. Jadi apa yang kita bawa? Pahala-pahala kita. Nanti bila sampai ke akhirat nanti, kita nak kena offset banyak benda. Kamu ni memang semayang tak tinggal. Tapi lepas semayang tadi tu kamu buang kahak sebarangan. Kamu parking dekat double yellow line. Kamu tahu tak kamu menyusahkan ambulan. Berdosa tu, orang tu meninggal dalam ambulan. Jadi macam mana kamu nak bayar compound? Pahala offset Tuhan. Pahala kita offset, malaikat offset kamu. Okey. Amal jariah kita. Amal jariah kita. Jadi pahala tu penting. Untuk kita bukan berjual beli, kita berhubungan atau bermuamalah dekat akhirat nanti. Betul. Sebelum tu nak tanya Ustaz, apa maksudnya radhiyallahu an? Saya selalu kalau pergi solat masjid, ke solat Jumaat kan, nanti dengar radhiyallahu an, saya tertanya-tanya, apakah maksud radhiyallahu an? Jadi kalau kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jemput sallallahu alaihi wasallam kan, kita sambut. Dan itu merupakan satu pahala. Jadi kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas baginda. Dan kalau kita sebut nama sahabat, ini yang dengar selalu ni adalah nama-nama sahabat. An Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah kurnia kata mereka. Kira kan satu doa yang dibacakan setelah disebutkan nama-nama malaikat radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum, kita doakan balik untuk dia lah. Kita doakan untuk mereka. Baru saya tahu. Selalu ikut-ikut apa orang baca ni. Semoga Allah redha dengan mereka. Keredaan Allah terletak di atas mereka. Dan kalau Jibril gunakan Jibril alaihi salam. Di atasnya salam. Nabi-nabi semuanya adalah salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah Allah dan kita kepadanya. Macam Isa alaihi salam. Isa alaihi salatu wasalam, lepas tu Jibril alaihi salatu wasalam. Semoga ke atasnya salam. Ke atasnya keselamatan dan keafiatan macam gitu. Jadi itu adalah diberikan doa yang diikuti belakang nama. Macam kalau orang Brunei, dia ada nama dia pendek je, Kudin. Tapi sebelum Kudin tu Pehin, orang kaya, digadung, anak raja, macam-macam kan. Jadi ini julukan yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Macam-macam lah kalau dalam Islam ni. Ada yang qaddasallahu bihi sirrahu, hanya Allah SWT yang tahu atas rahsia-rahsianya. Ini disebutkan. Bagaimana pula dengan selawat Ustaz? Banyak soal pula aku. Boleh silakan. Soal selawat kalau dalam tahiyat tu. Allahumma sholli ala Muhammad kan. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina ditambah tu. Macam mana hukum dia Ustaz? Dahsyat. Ini dah level lain. Ini dah level have. Sebenarnya tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Nak tambah-tambah lah. Ada pernah saya dengar baru-baru ni menjadi satu masalah yang tambah Sayyidina dan yang tak tambah Sayyidina. Itu satu penghormatan dan tidak merubah kepada keadaan pun. Nak baca, tak nak baca pun sudah. Tak baca dia gaduh. Masalahnya orang yang bergaduh ni sampai tak semayang. Sampai bermusuh-musuhan. Semayang juga, bermusuh-musuhan juga. Sedangkan agama tu adalah untuk menyatukan, bukan memisahkan. Benda yang remeh-temeh ni tak payah nak kecoh sangat lah. Ada tak ada masalah. Ada asalkan dia bukan ayat Quran yang kita berubahkan, itu lain lah. Tapi kerana dia tu merupakan satu selawat, tak ada masalah untuk kita tambah dalam doa. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa perkara yang saya dah clear my mind ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi pada Ustaz, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berpuasa pada Ustaz, dan Assalamualaikum. Dengan ini tamatlah rancangan Cakap Masjid, membantu Masjid Al-Amin mengumpul dana.